Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita merujuk kepada perakata daripada pengarang ni. Dia bawakan kepada kita dua hadis. Yang pertama, hadis berkenaan dengan niat. Yang kedua ialah hadis berkenaan dengan nasihat. Jadi kedua-dua hadis ni nak memberi ingat kepada kita bahawa bagi orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang melakukan segala amal yang ianya dikira sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengambil berat tentang bahawa amal yang dilakukan itu hendaklah ikhlas ia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dibawa mai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maknanya suatu pekerjaan itu, satu amal itu mengikut apa yang diniatkan. Kalau maknanya mereka ni buat satu amal atau satu perbuatan itu kerana manusia atau kerana makhluk, maka jadilah maknanya perbuatan itu kerana makhluk. Maka disebut faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Diperumpamakan orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dapatlah hijrah itu kerana Allah dan Rasulnya. Itu sama juga dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang beribadat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas mukhlishina lahuddin, maka dapatlah maknanya ibadat itu dikira sebagai amal yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh. Adapun orang yang beribadat bukan kerana Allah, maka jadilah maknanya ibadat itu seperti mana ibadat orang munafik ataupun ibadat orang yang kazib, orang yang berdusta. Jadi makna kita kena memastikan bila nak meletakkan, bila nak lakukan ibadat ini, memastikan nawaitu atau niat kita tu hendaklah diikhlaskan semata-mata kerana Allah. Kita iqrar, bila kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kali semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadat, makna hidup mati, dan segala maknanya apa sahaja pekerjaan itu, maknanya sangkutnya, maka sandar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya orang ibadat dia kerana lain daripada Allah, nampak ada orang buat suatu pekerjaan dia macam ibadat, nampak macam satu ibadat tapi tak dikira ibadat. Ana nampak pergi belajar sama macam orang pergi belajar, kitab pun bawa kitab, orang datang ke masjid dia pun datang ke masjid. Makna nampak perbuatan itu sebagai satu ibadat, nampak gaya ibadat. Tetapi apabila maknanya dalam perbuatan itu diselitkan lain daripada Allah Ta'ala. Contohnya datang ke masjid selalu untuk untuk melakukan ibadat, melakukan maknanya solat berjamaah, tetapi dengan tujuan dan niatnya adalah kerana untuk dipuji oleh manusia. Nampak tu pergi masjid, pergi semayang sama, ibadat pun sama, angkat takbir sama, tapi tujuannya apa? Tu minta dipuji. Oh, dia ni rajin, dia ni kaki masjid, dia ni ahli masjid. Tu dia. Nampak perbuatan tu macam ibadat,
tapi niatnya bersalahan. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa man kana hijratu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya kerana semata-mata dunia, mari dia dapat dunia yang dia hendak. Ataupun awi muraatun aw yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrah kerana nak perempuan, nampak hijrah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharung padang pasir, mengharung maknanya panas padang pasir tu dengan kesejukan sebagainya, keletihan dan sebagainya. Tetapi kerana hijrah tu nak kerana berkahwin, dapat kepada apa yang dia nak. Jadi maknanya hijrah tu itu disebut dalam bab ni, dikata Ijra' Ibnul Qais, bahawa maknanya hijrahnya seorang lelaki daripada Mekah ke Madinah tu kerana tujuan ni nak berkahwin dengan seorang perempuan. Dapat dia untuk nak kahwin tu. Tu sebab ni kena hati-hati tu dalam bab ibadat ni kan. Jadi dengan sebab itu pengarang kitab ni Imam Habib Abdullah ni meletakkan bahawa tujuan dan matlamat dia mengarang kitab ni adalah semata-mata ad-dinu nasihah. Nak ingat-ingatkan, nak menasihatkan manusia, terutamanya orang-orang yang lalai daripada jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak beri nasihat kepada mereka. Supaya mereka hidup ni dengan jangan dia lalai untuk melakukan ibadat. Jangan lalai bila dah buat ibadat pula, jangan lalai daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan binasa kepada ibadat itu sendiri. Kerana ibadat bagus dah, tapi ibadat tu jadi binasa. Kerana apa? Ada riak, ada ujub, ada takbur. Ini bawa mari kepada kita. Tujuan dia memberi nasihat ini adalah seperti mana firman Allah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dikata ad-dinu nasiha, qulna liman liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Maka qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihatnya untuk Allah. Macam mana tu? Mana bila kita memberi nasihat ini tuan-tuan, mengingatkan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk rasulnya macam mana, untuk kitabnya berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ni a'immah ni mengingati di antara satu sama lain. Nampak saudara kita tu salah, beri teguran, supaya mereka jangan hanyut dengan kesesatan dan kelalaian mereka. Jadi inilah pentingnya tuan-tuan. Dengan sebab itulah dia menulis kepada kita ni satu buah kitab yang diberi nama Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Supaya dengan adanya tertulisnya buku ini, dia mengharapkan bahawa memberi peringatan kepada manusia keseluruhannya yang boleh menambil makna manfaat dan iktibar daripada apa yang dibawa kepada kita. Itu daripada mukadimah dia tuan-tuan, mukadimah muallif kepada kita. Kita masuk kepada topik yang pertama iaitu at-taqwa. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Perbahasan mengenai takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Surah An-Nisa ayat yang 87. Makna Allah taala berfirman, adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Makna kalau maknanya manusia ni bila Allah taala sebut dalam Quran dia tak nak ambil pegang, dia tak mau ikut, pegangan siapa lagi nak ikut? Ada. Pegangan siapa lagi nak ikut? Sedangkan maknanya tiada Tuhan melainkan Ia. Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan Dia itu apa? Allah. Kalau maknanya perkataan atau firman Allah Ta'ala kamu tak mau ikut, kamu nak ikut pegangan siapa lagi? Nak ikut perintah siapa lagi? Adakah kamu akan jumpa maknanya satu perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Cuba kamu cari. Tu Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita tu. Makna orang yang mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut tu, yang bila diberi perintah dia buat, disuruh dia ikut, makna inilah orang yang akan selamat kehidupan mereka dunia dan akhirat. Ada.
Itu sebabnya bila dikata wabashiril ladzina amanu, khabar gembira dah. Allah Taala beritahu khabar gembira. Bagi siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Dah Allah Taala beritahu macam tu. Tak percaya ke dia? Lantaran kerana tak percaya tu, tuan-tuan, kerana hidup kita ni tipu daya dengan banyak benda. Sebab apa jadi tak percaya? Sebab kita ni ditipu daya dengan banyak benda. Tipu daya dengan pangkat, ditipu daya dengan keseronokan dunia. Ditipu daya maknanya dengan harta yang banyak, anak-anak penak dan sebagainya. Kerana apa? Kenapa tu jadi tipu daya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya. Manusia ni tuan-tuan dihias kepada mereka ni. Zuyina linnas, dihias atas manusia ini. Bagi manusia itu ialah kecintaan dia kepada perempuan-perempuan. Tu tipu daya tu. Tak. Dia tipu daya. Kisah bagaimana Ibnu Umar satu hari dia berkahwin. Satu masa dia berkahwin tuan-tuan. Isterinya cantik, muda belia lagi. Orang Arab ni cantik tak cantik macam kita tuan-tuan. Kita pakai kup putih baru cantik. Tapi putih-putih kat muka je. Tak, orang Arab ni dia cantik-cantik sungguh. Tak. Satu hari apabila ni dia ni berkahwin tuan-tuan, jadilah dia lalai. Kenapa? Bila dia dapat isteri cantik, duk memandang muka isteri je, tak boleh nak bergerak mana. Nak. Tak boleh, tak tengok sekali demam dia. Tu dia tuan-tuan. Kita tengok orang rumah kita menyampah benar kau, dia kata. Nak. Tak ada benda dia. Orang baru berkahwin gitu tak? Makna tengok isteri tu, Allah, tak boleh nak bergerak ke mana. Sehingga maknanya apabila dia berkahwin jadi begitu, meninggalkan akan dia maknanya majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum berkahwin, duduk dalam majlis Rasulullah. Sering-sering maknanya bersama dengan Rasulullah. Bila dah kahwin pula, Allah tak jadi pula sering dengan orang rumah pula anak. Dengan majlis orang rumah selalu. Maknanya jadi terikat dia tu. Tak ada ikatan yang tak boleh nak dirungkaikan. Nak bergerak mananya, sayang nak tinggal kat rumah, nak tinggal sekejap pun tak boleh. Semayang pun dengan orang rumah dah gitu. Nak orang rumah duduk belakang dia semayang dengan orang rumah. Sehingga maknanya disedari oleh ayah dia, Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Disedari oleh ayah dia. Maka kata ayah dia Umar Al-Khattab, wahai maknanya Abdullah, hendaklah kamu ceraikan isteri kamu. Allah, orang baru kahwin, pandang orang rumah tu nak cantik belia dia. Tiba-tiba ayah suruh ceraikan. Kena akur tu tuan-tuan, buat perintah ayah. Dia kena akur. Lalu maknanya bila dah jadi begitu, dia ni pun berjumpa dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu, mengadu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak mengadu satu hal. Ayah aku ni baru berkahwin. Oleh kerana baru berkahwin ni, maknanya jaranglah nak pergi dalam majlis-majlis kau lagi. Nak bawa perantin baru, kan? Jadi maknanya dah jarang nak boleh pergi majlis. Dah jarang nak bersama dengan kau lagi, ya Rasulullah. Dengan sebab itu ayah aku, dia melihat keadaan yang demikian, kerana aku ni dilalaikan oleh isteri, maka dia memerintahkan aku menceraikan akan isteriku. Sedangkan itulah isteri yang paling aku sayang. Allahu Akbar. Tengok tu tuan-tuan, ni bab cerita isteri ni Allah Ta'ala sebut zuyina linnas hubbus syahawat. Allah Ta'ala sebut dah. Kan? Kecintaan manusia itu apa? Cinta dia, nafsunya apa? Cinta kepada perempuan. Ada. Sampai kalau dah cinta tu, tak boleh nak berenggang. Masya-Allah. Tak. Tuan-tuan, maksudnya tengok tu, hebat tak? Maka bila Rasulullah dengar yang ni kan, maka dia kata, maha benarlah apa yang dikatakan oleh ayah kamu. Lagi terduduk dia. Dahlah ayah suruh cerai kan, mari pula
Jumpa Rasulullah, Rasulullah kata memang patut pun. Sudah dia kata. Jadi apabila dah begitu keadaannya, dia pun menceraikan isterinya. Kerana apa? Itu adalah maknanya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak taat tak boleh. Sebab tu kata Rasulullah, seorang nabi tak taat, kalau tak taat kepada nabi hukumnya berdosa besar. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi masih hidup, tak taat tak boleh. Tak. Gitu. Kalau tak taat pada ayah tu satu kuliah lagi. Ini Rasul pada waktu tu ada. Cerai dah. Bercerai dia daripada isterinya. Dah duduk termenung, pakat tongkat dagu lah. Pergi sana tak kena, pergi sana tak kena dah. Lagi berat, nampak punah nampak badan. Dah tak ada orang rumah. Tu sebab nak cari orang rumah cepat. Tak? Dia tuan-tuan. Bila maknanya bercerai tu, tengok ayah tengok dia pun kesian pula dah bercerai ni. Maka dia kata, wahai, dia kata Abdullah, sekiranya engkau nak kembali balik kepada isteri kamu, aku izinkan. Tetapi hendaklah maknanya selepas kamu kembali kepada isteri kamu, maka hendaklah kamu melazimkan akan maknanya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana biasa. Lepas tu rujuk balik. Baru jadi halnya elok, jadi berjalan. Kita nak terang kat situ tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah Ta'ala tu kata, waman asdaqu minallahi haditha. Perkataan siapa yang lebih baik lagi? Ada. Dan Allah Ta'ala bila sebut bahawa wanita tu, makna perempuan tu jadi hiasan. Kalau kita tak berhati-hati, payah kita tuan-tuan. Kan? Jadi payah kita tu. Jadi kalau kena cara dia, beri manfaat besar. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, ad-dunya mata wa khairul mata mar'atun salihatun. Bahawa dia kata dunia ni perhiasan, dunia ni sedikit, sebaik-baik yang sedikit itu ialah perempuan yang solehah. Siapa dapat perempuan solehah jadi isteri, Allah selamat dunia akhirat tuan-tuan. Tak? Hartanya selamat, rumah tangganya selamat, keluarganya selamat. Selamat bila apa? Bila tinggalkan akan suami daripadanya, maka selamat hartanya, tak bawa masuk orang lain dalam rumah. Tak? Ini pantang suami lepa. Bangla masuk. Bangla yang masuk Syarohan pula. Allah tak ada benda tuan-tuan. Jadi punah habis. Jadi punah rumah tangga tu. Itu apabila jadi maknanya isteri yang tidak solehah. Dia memudaratkan akan keluarga, akan rumah tangga tu. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka firman Allah Ta'ala, waman asdaqu minallahi qila. Adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Kita nak cari perkataan yang lain, yang boleh kita pakai selain daripada perkataan ataupun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita cari. Ataupun kita nak buat perkataan yang seumpama dengannya, tak akan jumpa tuan-tuan. Sekiranya manusia ni, jin dan manusia berhimpun untuk mendatangkan satu perkataan, bukan satu ayat, satu perkataan, nak beri maknanya sama macam Quran ni, nasaya mereka tidak akan mampu untuk buat. Walaupun diberikan kepada mereka 7 lautan sekalipun. Tak mampu tuan-tuan, mereka tak mampu. Nak tunjuk maknanya lemah akan manusia ni, nak datangkan perkataan yang seumpama dengan tu. Dengan sebab itu satu kisah berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu berdakwah dia, maka di kalangan orang yang dia dakwah tu ialah Abu Jahal. Abu Jahal ni walaupun pangkat pak saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kuat penentangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari maknanya bila Rasulullah ni dia berdakwah, banyak orang-orang masuk Islam, sehingga kan bila masuk Islam ni suami meninggalkan isteri. Apabila isteri masuk Islam meninggalkan suami, bila anak masuk Islam meninggalkan akan mak ayah dia. Jadi begitu keadaannya. Dia kata ni jadi masalah ni, puak peranda masalah. Maka satu hari Abu Jahal ni telah mengantar seorang lelaki dari kalangan sahabat dia, namanya Ashraf. Ashraf ni tak beriman. Sekutu pada Abu Jahal. Maka kata maknanya Abu Jahal, wahai Ashraf, sedangkan Ashraf ni dia seorang maknanya ahli sastra yang terkenal,
pada zaman dia tu. Zaman dia ni memang terkenal kerana dia ni seorang ahli sastra. Maka kata Abu Jahal, wahai Ashraf, engkau pergi ni, aku nak hantar engkau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dengar dia apa yang dia baca dalam apa yang dia baca. Selepas daripada engkau dengar tu, maka engkau kena beritahu kepada masyarakat bahawa maknanya Muhammad tu adalah orang yang tak betul. Tak? Apabila dia datang, Ashraf ni datang ketika mana Rasulullah tengah mendirikan solat. Sama ada solat maghrib, solat isyak. Pada waktu itu solat ni yang disebut ialah solat jahar. Maknanya mungkin isyak, mungkin maghrib isyak lah. Ada. Maka pada waktu itu bila Rasulullah ni Allah maknanya diberitahu oleh Allah Taala. Dalam semayang tu bahawa Ashraf ni datang. Lalu Rasulullah pun membacakan ayat Quran ni kuat-kuat sehingga didengar oleh Ashraf. Duduk di luar masjid dengar. Dia dengar, dia jadi asyik dengar tu. Ada. Lalu dia terfikir, dia kata tak ada apa pun salah dia kata ayat Quran ni. Tak ada apa pun yang salah Muhammad ni baca. Malah kalau dikata nak banding dengan sastra, tak akan sama bandingan dia. Ada. Tak akan sama bandingan dia. Ini dia kata bukan makna ciptaan manusia yang dia baca ni. Ada. Maka bila dengar macam tu, dia pun balik-balik tanya. Maka bila sampai kepada Abu Jahal, Abu Jahal tanya, wahai Ashraf, macam mana perkiraan kau? Dia kata, aku dapati bila aku dengar ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad tadi, tak ada satu pun yang salah. Maka aku lihat kalau nak banding dengan sastra, lebih tinggi yang tak mampu dibuat oleh manusia. Maka kata Abu Jahal, engkau ni belah mana sekarang ni? Dia tuan-tuan, yang kita nak bagi tahu ni ialah menunjukkan perkataan Allah itu. Tak mana nilai, tak boleh nak dibanding. Tak boleh nak banding. Maka kata Abu Jahal, kau kena ingat, semua kaya engkau ni, pangkat engkau ni, apa yang ada engkau, aku yang sponsor. Tu tuan-tuan. Kau ingat aku tarik balik nanti macam mana? Okey, kalau macam tu, Nabi Muhammad tu memang gila lah. Dia gitu tuan-tuan. Allahu Akbar. Salah selalu je dah. Ayat Quran yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca tu, itu memang dia punya tukang sihir dia tu. Kerana apa tu tuan-tuan? Ada sebab yang dia. Ada. Pada hakikatnya dia tak boleh nak menolak bahawa ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ia dah bukan daripada ciptaan dia sendiri. Dia kata tu, waman asdaqu minallahi qila. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir ayat tu dia baca daripada surah Ali Imran ayat 202 sampai ayat 205, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum azabun azim. Nak dia punya intipatinya yang nak disebut situ ialah apa Allah Ta'ala nak sebut tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman. Dia datang tu ya tu harfun nida, nak seru tu, nak seru. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya tu harfu dia punya nida tu tujunya kepada orang yang beriman. Beriman tu mana tu? Iaitu dia apabila dikata antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir khairi wa syarri. Itu orang masuk istilah dia. Dia kata bila beriman tu, apabila ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman, al imanu, tu sebut tu. Maka dia sebut ya ayyuhalladzina amanu. Mana siapa dia amanu itu? Ialah maknanya kita tengok pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun mari dalam pada ayat Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaika ila akhirih. Ada. Itu ayat tentang beriman. Mari kita tengok dalam hadis tu, begitu. Hadis Rasulullah beritahu pula.
Apabila malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman," maka Rasulullah sebut terus dah. Al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi ila akhir. Ada. Itu maknanya yang dikatakan iman tu. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, makna bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ni bila kata takwa ni banyak definisi takwa tu. Kata definisi takwa ni ada kata menyebut oleh mufassir, iaitu orang yang takut kepada Allah. Ada juga maknanya tafsir menyebutkan bahawa bila takwa ini menyebutkan apa, iaitu taat ia kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang dilarang. Nah, ada kata maknanya takwa ini juga memberi maksud apa? Ketaatan. Berbagai-bagai. Nah, berbagai-bagai maksud. Jadi bila kata apa? Bila kata bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, walibasut taqwa zalika khair. Sebaik-baik pakaian itu ialah takwa. Walibasut taqwa zalika khair. Mana? Itu sebaik-baik pakaian. Ni tak kaya, tak ni tak apa tuan-tuan. Jangan hilang takwa kepada Allah. Tak? Berapa ramai orang yang kaya tak ada takwa dengan Allah. Tak? Allah Ta'ala beri berbagai-bagai nikmat, tak hilang takwa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tu takwa. Nak kesan takwa tu tengok nanti disebutkan berbagai-bagai tau. Ini adalah satu perintah daripada Allah Azza wa Jal kepada hamba-Nya dari golongan kaum mukmin supaya bertakwa, kerana Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Makna dalam sifat takwa ini tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menghimpunkan kepadanya kebaikan dunia, dapat dunianya baik, akhiratnya juga baik. Tak? Nanti dia bawa mari ayat-ayat kepada kita tu. Nah, kemudian disuruh pula hamba-hambanya daripada golongan kaum mukmin itu supaya bertakwa kepadanya, agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa dari kebajikan dan kesempurnaan. Jadi maknanya kalau sekiranya orang bertakwa ni tuan-tuan, maka capai akan peringkat, maknanya kedudukan yang tinggi, maqam dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makamnya tinggi daripada segala, maknanya kumpulan manusia. Akan mencapai kepada darjat-darjat yang demikian. Kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum. Baca cerita sirah sirah makna hayatus sahabah. Sahabat-sahabat dia kepada golongan Rasulullah, daripada maknanya sahabat Rasulullah. Contohnya Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok Bilal bin Rabah ni, Allah tuan-tuan, tak ada apa benda dia tuan-tuan. Orang asalnya hamba. Ada hamba tu. Kita kata hamba ni tak ada nilai. Kulitnya hitam, yang nampak gigi dengan mata putih je. Tu dia hamba tu. Tapi kerana takwanya kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, belum mati lagi dah Rasulullah khabarkan dengan berita gembira, ya Bilal, aku mendengar terompah kamu di dalam syurga. Allahu Akbar. Dah tengok takwa tu tuan-tuan. Nak tunjuk takwa tu. Kalau orang tak ada takwa, tak ada gitu dia. Tengok tu macam mana Abu Jahal tu. Kaya dia, segala harta semua ada kat dia. Ummu Jamil tu yang dikahwin oleh Abu Jahal tu, Ummu Jamil. Kenapa Ummu Jamil? Kerana dinisbahkan kepada dia, Ummu Jamil ni ialah seorang perempuan yang cantik pada waktu itu di kota Mekah. Itu disebut Ummu Jamil. Tak? Kecantikan dia tu tak boleh maknanya ditandingi oleh perempuan-perempuan pada waktu itu. Tapi tuan-tuan, dia punya buruk perangai. Buruk perangai tu yang tak boleh tak jadi cantik. Tiap-tiap hari kerjanya apa? Buang najis kat depan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah buruk tu tuan-tuan. Orang buang najis ni maknanya mana nak kena qada hajat adakah buang mana nak buang air besar air kecil itu ada tempat dia. Ini sedap-sedap buang kat depan tangga rumah orang.
Hodoh betul perangai. Tak? Lebih hodoh daripada itu ketika mana Abu Jahal ni mati, tuan-tuan. Tak ada orang yang nak kebumikan Abu Jahal ni. Pakat mayat busuk dalam rumah berlaku. Tak? Panggil kawan-kawan Abu Jahal, mana sekutu-sekutu ni yang duduk mana merempek Abu Jahal waktu hidup. Panggil. Kau gali kat lubang. Maka pada waktu itu Ummu Jamil ni menolak akan Abu Jahal ni dengan kayu masuk dalam lubang. Tolak dengan kayu je. Waktu hidup, woi, bukan main bawa pergi Tesco, bawa Jesco, bawa Kepo. Allah, tuan-tuan, malang nak. Bila mati macam tu tolak je. Tolak dengan kayu je. Allah, hinanya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok tu hina tak? Walaupun cantik dari sudut rupa, tapi hodoh dari sudut perangai. Kenapa? Tu tak boleh. Tu sebabnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia kata tankahul mar'ati illa arba'. Limaliha wa jamaliha wa lihasabiha lidiniha fazfar bizatid din. Kahwinlah perempuan itu kerana 4 perkara. Kerana kecantikannya, kerana keturunannya. Tu. Kerana maknanya hartanya. Kan? Kerana agamanya. Daripada 4 ni apa? Rasulullah kata fazfar bizatiddin, pilih yang agama tu. Walaupun tak cantik, kau pilih yang agama tu, selamat kau. Qad tarabat yadak, nasai kau selamat. Ni pilih, kalau kau pilih yang cantik, nasai kau akan jadi hamba kepada kecantikan. Duk seli-beli makeup, ku putih, ku hitam dan sebagainya. Masalah tu. Kerja nak memekap je. Allah, susah kita. Bang makeup Shopee dah habis bang ni. Susah. Habis duit kat makeup je lah. Suami baru nak makeup motor, tak jadi makeup. Berkarat motor dia. Hilang maggat, hilang ni semua tak jadi, tuan-tuan. Tak memakeupkan dia je. Tak jadi. Nak kahwin kerana hartanya. Berpenat-penat kau. Siang malam bekerja. Kerja kerajaan, tak kerja kerajaan, pergi pam minyak lagi, kerja kat ni. Penat. Dalam mati kau dikerja kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kahwin kerana keturunan. Besok beranak penak bergaru-garu sana. Allahu Akbar, tuan-tuan. Banyak sungguh. Penat tu. Tapi kalau kahwin tu kerana agama, Allah selamat, tuan-tuan. Cakap ini memadi, tak apalah bang, cukuplah ni. Senang hati kita, tuan-tuan. Senang. Ni yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tu, tuan-tuan. Nak pergi ambil ingat bahawa tu takwa tu, tuan-tuan. Ada takwa tu selamat tak? Kan? Kita tengok tu. Para sahabat radhiyallahu anhum, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, takwa tu tinggi dia, tuan-tuan. Hidupnya sederhana, takwanya tinggi. Kita lain hidupnya tinggi, takwanya sederhana. Hilang takwa pula, Allah tu jadi masalah. Macam-macam masalah timbul bila hilang takwa ni, kan? Tu diberitahu tu pada kita. Sedangkan takwa itu dia kata pula merupakan wasiat utama daripada Allah untuk orang-orang yang terdahulu dan terkemudian. Ni takwa ni bukan cerita baru. Bukan cerita baru. Dari zaman Nabi Adam lagi, tuan-tuan. Lagi sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan maknanya khalifah di atas muka bumi lagi tu. Tengok cerita maknanya apa ni, iblis dengan para malaikat yang lain tu. Dalam bab mana bila nak jadi khalifah tu, belum lagi jadi khalifah tu. Bila hilang takwa tu, hilang tu. Tengok bagaimana hinanya. Hinanya iblis tu. Azazil tu yang asalnya tu dia ketua kepada para malaikat tu. Bila hilang takwa dia kepada Allah, jatuh hina. Sangat berubah dia tu. Jadi maknanya manusia, maknanya kumpulan manusia, makna kumpulan makhluk yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Elok-elok boleh duduk dalam syurga, halau duduk. Keluar daripada syurga Allah. Ada. Tu kita kena ambil faham. Ambil cerita ni banyak iktibar. Dengan sebab itu bila kita baca Quran, Allah Ta'ala perintah, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah engkau maknanya tadabbur, melihat, memerhatikan apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam Quran tu, supaya kita ambil ingat, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Dan cuba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu supaya bertakwa, iaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang diberi kitab, orang terdahulu, tengok ahli-ahli kitab tu diberikan kepada mereka kitab, mereka ubah, mereka seleweng, mereka sembunyikan isi-isi kitab tu. Dalam tu kitab tu diterangkan akan lahirnya akan nabi akhir zaman, daripada keturunan ni, bangsanya ni, namanya ni, disembunyikan. Ada tujuannya apa? Kerana ada perasaan khianat dan dengki tu, sembunyikan, sehingga mereka mengubah-ubah akan maknanya isi kitab tu. Ubah ni, ubah. Yang Allah Ta'ala kata begini, dia ubah macam ni. Dengan tujuan apa? Kerana tu nak mencari akan keuntungan dunia. Dia tu tuan-tuan. Mari orang-orang takhir juga begitu juga. Baca Quran, faham Quran. Kenapa tuan-tuan? Ubah-ubah hukum. Letak hukum bukan pada tempat. Kenapa? Dari carikan dalil-dalil yang memboleh jadi untung dunia. Guna Quran juga. Cari dalil supaya apa? Dapat untung dunia. Jangan tuan-tuan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual makna ayat-ayat Quran itu, ayat-ayat Allah Ta'ala itu dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya itu? Nak cari untung, nak cari maknanya kelebihan dunia. Sanggup maknanya menggunakan ayat-ayat Allah Ta'ala itu untuk kepentingan peribadi. Jangan. Dah Allah Ta'ala sebut gitu dah. Ni kita nak kena ambil hati-hati. Kenapa? Cerita bab mana orang menggunakan maknanya ayat Quran ini, menggunakan ayat-ayat Allah Ta'ala, bukan daripada sekarang, daripada dulu lagi tu. Tu Allah Ta'ala ingat kepada kita tu, kan? Mengingatkan kepada kita tu. Mana bila hilangnya takwa, macam-macam hal boleh berlaku. Macam-macam hal berlaku tu tuan-tuan. Tu buat orang mereka ni bermuka-muka. Mari cerita dekat orang Islam ni, begini pula. Balik kepada kumpulan dia, lain pula cerita dia. Tu sebab dia sebut dalam Quran adanya surah Munafiqun. Cerita orang munafik ada diceritakan. Supaya apa? Ambil ingat. Supaya kita jangan lalai, kan? Dan dia kata apa? Lantaran maka tiada suatu kebaikan maupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kebaikan lahir maupun batin, melainkan takwalah yang menjadi perintis di atas sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Menyampaikan kita apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan makna kita nak sampai kepada makna redha Allah Taala tu, kalau tak ada takwa tak sampai pada redha Allah. Tuan-tuan yang hari ni yang hadir pada ni, kalau tak ada maknanya sifat takwa tu, tak akan jejak ni. Ada. Biasanya kalau maknanya baca Yasin ni dah habis dah baca Yasin ni. Masing-masing pakat pederah baca Yasin. Dia yang 2 minit, ada yang 3 minit baca Yasin. Kalau macam ni dah. Yang ini dia kata tak selesai lagi nampak ni. Ni dah 8 suku dah ni. Jawabnya hari ni lambat kita habis ni. Malam ni cerita pula bagus pula hari ni. Tu. Kalau tak ada takwa tuan-tuan, susah hati dia. Atau bila maknanya duduk dalam tak ada takwa, rasa terpaksa tu Allah duk gelisah macam cacing kepanasan. Belunjur salah, menarik salah, bertimpur salah, menyarap salah, terlentang salah. Kenapa tu tuan-tuan? Takwa. Masalah takwa. Nak duduk dalam masjid lama-lama ni tak boleh lama. Boleh tahan ni. Kalau tak ada takwa susah tuan-tuan. Mari kena aircon pula sejuk, nak terkencing ada, nak terberak pun ada, semua ada belaka. Tak? Ni pula tu dia dah sejuk-sejuk ni lapor pula. Ni kan ada makan ke tidak? Tanya pula. Tuan-tuan, Allah kalau tak ada makan penat tunggu sampai pukul 9. Dah lapor nak kena masuk, maknanya hadral maut pula duit hari ni. Dia kata, sudah. Semua nak ambil cerita tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu cerita ni bab takwa tu. Demikian pula sebaliknya, iaitu tiada sesuatu makna kejahatan maupun di dunia ataupun di akhirat,
sama ada kejahatan lahir maupun batin, melainkan takwa Allah yang bakal menjadi pendinding yang kukuh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita daripadanya. Daripada apa? Daripada kejahatan itu, dan melepaskan kita daripada bencananya. Bencana apa? Bencana jahat tu tadi. Ada. Maknanya takwa tu. Bila nak buat ni duk fikir, ini Allah Taala larang, tak jadi buat. Nak. Ni maknanya bila nak lakukan satu benda ni, ini Allah Taala kata ni hukum ni berdosa ni. Bila ada takwa tu tak jadi nak. Pakat tak jadi belaka tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak meninggal pun takut. Nak meninggalkan benda-benda yang maknanya Allah Taala perintah. Maknanya jadi takut. Tak ada siapa pun yang kawal, tak ada siapa pun yang merhati. Tapi yang menghati itu takwa, kerana ada sifat takwa tu yang menjadikan maknanya dia jadi takut tu. Kerana rasakan diri dia itu dimuraqabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada? Rasa diri itu dipantau. Bila orang bertakwa ni tuan-tuan, bila dia pergi mana-mana, terasa diri dia itu dikawal. Kalau orang tak ada takwa, dia tak ada kira itu. Pantang lepa semua dia ambilnya. Kan? Tu bila tak ada takwa tu, itu dia. Kesan daripada takwa ni, kita rasa diri kita ni sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat apa, nak buat suatu perkara, nak meninggalkan suatu perkara, bila ada maknanya rasa takwa tu, Allah dah. Kita dalam bab semayang tuan-tuan, siapa yang ada jaga kita bab semayang? Tak ada siapa yang jaga kita bab semayang ni. Tuan-tuan kalau semayang seorang-seorang, nak buat zuhur 4, daripada 4 buat 3 pun orang tak tahu. Semayang 3 lah zuhur, Allah 3 je buat. Ada orang nampak? Tak nampak tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan maknanya mendirikan maknanya solat zuhur 4 rakaat? Kerana takwa tu. Takkan zuhur 3. Ini zuhur ni lambat benar, tak payah rokok semayang tak payah rokok. Ada orang perhati tuan-tuan semayang tak ada rokok kalau semayang seorang-seorang? Tak ada tuan-tuan. Kenapa buat semayang tu rokok ada, tidak ada? Kerana takwa tu yang memantau tu. Kerana ada takwa tu yang jadi begitu. Kalau kita kata tak payah ni rokok ni, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dah semayang dah. Boleh tak? Orang tak nampak pun. Tapi kerana ada takwa tu tuan-tuan, kita tak mahu kita menipu dengan Allah. Allah Ta'ala nampak. Sebab yakin kita bagi orang yang beriman ini, iaitu orang yang bertauhid, mereka mengatakan bahawa maknanya setiap perbuatan itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Ta'ala itu bersifat basir. Melihat Allah Ta'ala tu. Itu jadi kita takwa tu. Seorang isteri nak cakap bohong dengan suami, boleh tak? Boleh. Seorang suami nak cakap bohong dengan isteri, boleh. Bang, apa pasal lewat ini bang? Awak tak tahu ke kerja banyak dah hujung-hujung tahun ni, macam-macam buku nak tutup, dia kata. Takkah duduk kat kedai? Buku apa yang ditutup kat kedai tu? Jumpa dok minum gini nak. Penat ni, awak tak tahu ke saya penat ni? Bohong tu. Tapi bila ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi benda tu. Fikir ni, aku cakap bohong ni berdosa. Berdosa cakap bohong, walaupun dengan orang rumah tu dosa juga tau. Bila fikir dosa tu, tak jadi. Abang tadi lepas pergi mana balik pejabat, orang ajak minum. Dan minum tu macam-macam cerita lah. Cerita pasal dunia ada, cerita pasal akhirat ada. Macam-macam cerita. Nak boleh kan? Takwa tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah sering menjelaskan maknanya kepada kita menerusi kitab suci Al-Quranul Karim, bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat berbagai kebahagiaan yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya. Ni bawah ni dia nak bawa kepada kita tuan-tuan, faedah daripada takwa. Banyak dia nak bawa tu. Kita nak cuba sentuh satu dua je lah. Nanti kita sambung daripada masa yang akan datang insya-Allah. Maka yang pertama di antara kebaikan itu iaitu takwa. Di antara kebaikan itu ya takwa tu, ialah yang pertama
penyertaan Tuhan di dalam pemeliharaan diri kita. Maknanya tuan-tuan, orang yang ada takwa Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang takwa ni. Nah. Maka dia kata wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah, patuhlah, maksudnya takwa tu patuhlah kamu kepada Allah. Ikutlah perintah Allah. Maknanya patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama dengan orang-orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Tengok kesan daripada takwa tu tuan-tuan. Allah Ta'ala selamatkan. Mana? Allah Ta'ala selamatkan tu sebab takwa tu. Macam mana kisah tuan-tuan apa ni, isteri kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Ada Ikrimah bin Abu Jahal ni. Ikrimah ni asal dia anak kepada Abu Jahal. Tak beriman tu tuan. Tapi isteri dia dah Islam dah. Waktu maknanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan maknanya hukum bunuh kepada Ikrimah ni. Jadi Ikrimah ni lari jauh. Lari daripada maknanya bumi Mekah. Lari jauh lagi nak menyelamatkan diri daripada dibunuh. Jadi mana isteri kepada Ikrimah ni yang beriman, sayang pada suami, nak carilah. Nak cari suami ni, nak bawa balik jumpa Rasulullah supaya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dalam masa perjalanan ni tuan-tuan, maka Ikrimah ni ditemani oleh seorang lelaki. Jadi peneman dia. Bila jadi peneman tu, dia sampai ke tengah-tengah mana padang pasir, jadi tak elok pula rupanya. Ni lelaki ni buat jahat, nak buat jahat pula. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia tu sebab takwa kepada Allah Ta'ala tu. Selamat tu. Yang akhirnya lelaki tu ditangkap lalu dihukum oleh dia. Itu nak tunjuk maknanya bila adanya takwa ni, Allah Ta'ala tu bersama dengan orang yang takwa. Bila nak buat benda-benda yang tak baik tu, bila ada takwa ni, Allah Ta'ala selamat, pesongkan. Nampak benda yang tak baik itu, maknanya Allah Ta'ala lencongkan kepada kita. Bila orang menjaga, maknanya ihfazillah. Bila Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Bila kamu jaga akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah jaga kamu. Nak kita hidup ni jaga semayang, jaga aurat kita jangan dilihat oleh orang lain. Bila masa maknanya ada satu benda yang jadi musibah, Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala selamatkan. Jadi nak jadi musibah tu lencongkan tempat lain, tak jadi benda dah. Ni penting tuan-tuan, takwa ni. Kita nampak benda tu walau kalimatnya sedikit, tetapi maknanya dari sudut pengamalannya, dari sudut maknanya untuk mengamal, nak melaksanakan takwa ni, satu kerja yang besar. Kau senang tuan-tuan. Orang tak ada takwa tu, kalau tak ada takwa tu tuan-tuan, buat apa nak penat dia. Siapa yang nak periksa dia punya harta, kalau dia tak ada takwa ni tuan-tuan, nak keluarkan zakat. Siapa yang nak memaksa, nak memeriksa dia, cuma bila dengar ayat Quran wa aqimus solah wa atau zakah tu, nak dirikan solat, keluarkan zakat tu, mana orang tahu dia banyak duit tak banyak duit? Tapi kenapa bila hujung tahun tu tanpa ada paksaan tu dia keluarkan zakat? Kerana apa tu tuan-tuan? Takwa tu. Kerana takut ancaman Allah, takut kemurkaan Allah, takut hilang keberkatan. Dengan sebab itu tak ada orang paksa tu keluar tu. Pejabat zakat pun tak boleh paksa. Kalau orang tak nak keluarkan zakat, tak ada hak dia nak paksa. Siapa yang memaksa tu? Tu kerana perintah Allah. Dan bila ada rasa takwa dalam diri tu, mari dia bawa duit tu segoni dekat pejabat zakat. Ni zakat saya. Siap pula maknanya dia terangkan ini zakat yang tertunggak 2-3 tahun dulu. Keluar juga dia kata. Kalau pejabat zakat tak tanya yang dulu-dulu dah bayar. Tak tanya tuan-tuan, kita keluarkan sendiri. Sebab apa? Kita rasa takut dengan azab Allah Ta'ala. Tu bab kita penting takwa tu. Bila orang ada takwa ni, Allah Ta'ala pelihara dia. Pelihara dari sudut apa? Keamanan, dari sudut keselesaan hidup, daripada kelapangan hidup. Diberikan maknanya makna kelapangan tu, dari kesenangan hidup dia tu, anak-anak jadi senang kita tu.
Anak-anak ramai tapi senang, tak ada satu pun yang menyusahkan mak ayah. Ada orang tuan-tuan anak tu lah dia racun, tu lah penawar. Allah, memang racun sungguh. Nah. Hai, susah. Ni seorang payahlah nak jaga. Bukan beramai, seorang je. Tapi dia punya perangai macam 10 orang. Kita anak 10, perangainya seorang. Allahu Akbar. Kan tak untung dah. Untung tu. Nah. Anak ramai tapi senang nak kawan. Beri begini, ikut dia. Bagi tahu macam ni, ikut dia. Tak susah tu tuan-tuan. Apa dia beri, terima aja. Allah, senang. Kita kalau ada begitu, kan itu maknanya bila Allah Ta'ala dia ada takwa tu, Allah Ta'ala tolong dari sudut memudahkan maknanya hidup kita tu. Jadi maknanya jadi aman, jadi sentosa kepada kehidupan. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi dalam mana bicara itu, maknanya kelebihan ataupun kebaikan daripada kesan takwa pada diri seseorang itu, insya-Allah. Ada sebarang soalan tuan-tuan? Ada soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada InsyaAllah panjang umur kita bertemu pada tahun yang baru, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa aatina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warda anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi